Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama balik kitab kita Sabil dan Muhtadi ni, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dah, daripada Banjar Indonesia lah. Kita sambung balik pasal pada menyatakan menghilangkan najis. Pasal pada menyatakan menghilangkan najis. Ketahui olehmu bahawa najasah itu atas 3 bahagi. Ada bahagilah. Ada 3 bahagi najis dah. Pertama, najasah mughalazah, iaitu anjing dan babi dan yang jadi daripada keduanya. Dan sekalian fudalah dah. Keduanya iaitu air liurnya dan peluhnya dan maninya dan air susunya dan tahidnya dan kemihnya yang kecilnya dan darahnya dan barang sebagainya daripada barang yang telah terdahulu kenyataannya. Yang kedua, najasah mukhaffafah, iaitu kemih kanak-kanak yang air kecing kanak-kanak lelaki-lelaki yang belum memakan makanan yang lain daripada susu dan belum lalu umurnya daripada 2 tahun. Tak sampai umur 2 tahun lagi dah. Yang ketiga, najasah mutawassitah, pertengahan. Mukhaffafah tu ringan dah, mutawassitah pertengahan ni sederhana dah. Iaitu sekali najasah yang lain daripada 2 bahagi yang tersebut itu. Maksudnya banyak dah. Jadi banyak. Kita bincang sekali lagi. Jadi pertama, najis mughalazah ialah najis berasal dari anjing dan babi yang berasal dari keturunan kedua binatang itu, yang termasuklah najis ialah semua fudalahnya. Benda-benda yang berkaitan dengan dia lah, anggotanya dan sebagainya. Iaitu seperti alionya, lebih benda-benda lebih daripada tubuh dia tu. Iaitu alionya, peluhnya, mani, air susu, kotoran, air kencing, darah dan sebagainya. Seperti yang terangkannya terdahulu. Yang kedua, najis mukhaffafah ialah air kencing anak lelaki yang belum memakan makanan selain daripada air susu ibunya dan usianya belum mencapai 2 tahun. Ketiga, najis mutawassitah, ialah semua jenis najis yang tidak termasuk ke dalam kedua golongan najis di atas. Banyaklah. Nombor 3 ni banyak sekali ni. Najis mutawassitah. Lain tu sikit dah. Mughalazah sikit. Mukhaffafah sekara dah. Jadi benda tu hak tu saja. Tapi kalau najis mutawassitah ni banyaklah perincian dia lah. Jadi kita nak bincang najis mutawassitah. Dan tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagian itu, iaitu najis mutawassitah ni, itu terbahagi pula kepada 2 bahagian pula ni. Najis mutawassitah bagi 2 pula. Pertama, najasah ainiyah, iaitu barang yang didapat dengan pencedera indera nya dah. Yang sifatnya yang dirasanya atau warnanya atau baunya, dia napuk. Ni panggil najasah ainiyah. Yang kedua, najasah hukmiyah, iaitu barang yang tiada dapat dengan dia ainnya dan tiada sifatnya, seperti air kencing yang kurang yang tiada dapat warnanya dan tiada baunya dan rasanya dah. Tak boleh nak cek bau apa gapo, tak ada rasa dah. Dah. Jadi ulas sekali lagi, ketiga macam najis di atas, 3 tu, iaitu najis mutawassitah tu, dia maksudnya boleh capai okey. Ketiga macam najis di atas pula dapat dibahagi pula menjadi 2 macam. Bukan najis mutawassitah saja dah. 3 macam najis tu kita nak cari ada 2 jenis. Pertama sekali, najis ainiyah, iaitu najis yang dapat dicapai dengan panca indera, baik sifatnya maupun bendanya, yang rasanya ada, warnanya ada, baunya ada, barulah kita cari tu lah najis. Yang kedua, najis hukmiyah, iaitu tidak dapat dicapai dengan panca indera, baik bandanya maupun sifatnya, seperti air kencing yang sudah kering yang tidak dapat dilihat warnanya, tidak dapat dirasanya, tidak dapat dicium baunya. Maka apabila dihimpunkan semua macam jenis yang tertera di atas, berjumlah 5 macam perbahasan tentang najis ni. Sini kata ni, dah kita jawab ni kata 5. Ni lah kita kata ni macam dah. Ni kau 5 lah, 5 macam lah. Tak apa-apa jadi ni dah. Okey, seterusnya. Bermula barang yang kena najis. Dengan najasah mughalazah tiada jadi cuci. Ia melainkan dengan dibasuh 7 kali, salah satu daripadanya campur dengan tanah. Yang suci menyucikan sama ada najasah mughalazah itu ainiyah atau hukmiyah.
Dan jikalau pada tempat yang digigit anjing daripada anggota perburuan dan lainnya sekalipun. Ikut mazhab kita ni. Walaupun dalam hadis tak cerita, dalam Quran tak cerita pasal gigitan anjing apabila berburuan. Tapi ikut mazhab kita ni, dia kata kena suci dengan air tanah sekali dan 7 kali air. Itulah sekali air tanah lah. Termasuk dengan air tanah so pergi daripada 7 air dah. Jadi ni panggil nak cuci najis mughallazah. Kerana sabda Nabi SAW, tuhuru ina ahadukum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Yakni yang mensucikan bejana seorang daripada kamu bila menjilat padanya anjing, bahawa dibasuhnya akan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya adalah dengan tanah, riwayat Muslim. Dan pada riwayat Abi Daud, as-sabi'atu bit-turab, artinya yang ketujuh dengan tanah, maka iaitu berlawanan dengan riwayat Muslim tersebut. Itu maka gugurlah kedua riwayat pada pihak menentukan tempat tanah, maka dipadakanlah wujud tanah itu dengan salah suatu daripada basuh yang 7, sama ada ia yang pertama atau yang ketujuh yang lain daripadanya, seperti barang tersebut pada riwayat Daraqutni. Ihdahunna bil batha, artinya salah suatu daripadanya dengan tanah, maka dikiaskan dengan anjing itu babi, dan dikiaskan dengan air liurnya yang hasil daripada jilatannya itu barang yang lain seperti kemisnya, kecilnya dan peluhnya dan barang sebagainya. Dan memadailah bilangan 7 kali itu, dan jikalau berbilang yang menjilat air atau berbilang jilatannya sekalipun. Bermula kadar air yang wajib daripada tanah, iaitu barang yang mengeruhkan ia akan air, dan sampai ia dengan wasitah air kepada sekalian suku-suku tempat yang dibasuh, sama ada dicampurkan air dengan tanah dahulu daripada menumpahkannya ataupun yang dibasuh itu, iaitu terlebih utama supaya keluar daripada khilaf, atau dicampurkan keduanya kemudian daripada menumpahkan sesuatu daripada keduanya atas tempat yang dibasuh. Demikianlah hasil yang tersebut dalam Tuhfah. Kita baca straight dulu baru kita syarah. Jadi setiap ekor najis mughallazah tidak dapat disucikan melainkan dengan dibasuh 7 kali. Dan salah satu basuhan dengan campuran tanah yang suci lagi dapat dipakai untuk bersuci. Tanah yang suci lah, kita kata najis kata dah. Baik najis mughallazah itu najis ainiyah maupun najis hukumiyah. Hak tak nampak dah kehilang kesel dia. Tapi kita tahu situ memang kita yakin situ memang kena jilatkan je lah. Bukan waswah, kena yakin lah. Sekalipun pada bekas gigitan anjing perburuan atau lainnya. Jadi mengikut mazhab kita, bekas gigitan anjing pun kena samuk juga dah. Walaupun tidak ada hadis cerita, kerkait cerita dah. Nabi SAW bersabda, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Artinya bersihkanlah tempayan air salah seorang kamu bila dijilat oleh anjing, bahawa dibasuhnya 7 kali. Dan yang pertamanya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi as-sabi'atu bit-turab, artinya ketujuhnya dengan tanah. Kalau dilihat kandungan hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas. Jadi hadis riwayat Abu Daud ni tak berlagang untuk serupa lah. Hadis hadis riwayat Muslim pertama dah. Hadis riwayat Abu Daud ketujuh dah. Jadi bertentangan, bercanggah dua tu dah, berlawan dua tu dah. Kalau dilihat kandungan hadis ni bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas, kerana itu dapatlah dikatakan basahan yang dicampur dengan tanah itu tidaklah tertentu pada basahan pertama ke atau ketujuh nak. Tetapi basahan dengan tanah itu ada pada salah satu basahan saja, tak kira awal ke akhir ke tengah ke, boleh takut dah. Baik pada basahan pertama maupun basahan yang terakhir, atau pada salah satu basahan, sebagaimana terangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Daraqutni yang berbunyi artinya ihdahunna bil batha, salah satunya dengan tanah. So jangan tanah. Ni mengikut riwayat Daraqutni. Dia kata tak apa berlaku lah mengikut bahasa kita ni, capur 3 hadis tu. Dia kata nak salah satu je nak, bukan semua sekali. Salah satu saja yang nak dengan tanah. Lepas tu dia kata, babi dikiaskan dengan anjing, air kecilnya, peluhnya dan sebagainya dikiaskan dengan air liur bekas jelitan anjing. Jadi dari segi dalil tak ada sahabat cerita pasal babi ke. Tubuh anjing sendiri pun air liur je dalam hadis hak sebut tu nak. Tubuh dia, kau basuh tubuh dia, kau gapo sebenarnya tidak ada dalil yang khusus cerita pasal
tubuh anjing ko, tubuh babi ko, daging babi ko, jilatan babi ko, tak ada. Jilatan air liur anjing saja yang ada disebut, dan itu pun dalam bekas. Jilatan dalam air, dalam bekas. Nah. Jadi ni atas dasar apa masalah kita kata kena sama juga atas dasar kias. Atas dasar kias. Kias al-aula ko, sebab babi ni lebih kotor daripada anjing, gitulah dah. Adapun kadar air yang wajib dicampur dengan tanah itu sekira-kira mengeruhkan air dan dengan perantara air itu sampai tanah ke bahagian yang dibasuh. Yang pentingnya kuat pelekor ni biar nampak keruh air dah. Jangan mendak gitu dah, biar air tu campur dengan tanah tu nampak keruh dah. Boleh dah. Air tu sampai tanah ke bahagian dibasuh dah. Jadi air tanah tu dengan air tu kenalah kuasa basuh. Baik air yang dicampur dengan tanah itu dahulu dari menumpahkannya ke atas yang dibasuh. Maka cara itulah lebih utama agar keluar dari perselisihan para ulama atau dicampur kedua-duanya sesudah ditumpahkan salah satu dari keduanya ke atas yang dibasuh. Boleh berlaku dah, sama tok tanah dulu lepas tu kau jiru atau tok sekali dah. Jadi start mula campur air tanah dulu baru tok tempat najis tu. Cara itu lebih utama keluar dari perselisihan ulama lah dah. Ataupun dicampur keduanya sudah ditumpahkan, ataupun tok tanah dulu baru bubuh air dah. Ataupun tok air dulu baru bubuh tanah dah. Boleh berlaku kira ni. Tapi lebih baiknya bubuh sekali dah. Gau-gau sekali ni air tu jadi keruh baru terus untuk elak khilaf lah. Demikianlah disebutkan dalam kitab Tufarat. Gitulah cerita dia dah. Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawasanya air yang sangat keruh dengan tanah, sama ada ia daripada air tanah atau yang lainnya yang membadai, ia akan membasuh najasah yang mughallazah, maka tiadalah berkehendakkan ia kepada tanah yang lain pula. Dan tiada membadai yang lain daripada tanah seperti isnan dan sabun. Dan tiada membadai tanah yang kena najis dan musta'mal, dan tiada memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair yang lain daripada air, tetapi memadai lumpur yang basah kerana bahasanya ia adalah jumlah daripada tanah. Lumpur-lumpur ni tanah nak dah. Itu sekat tu dulu. Diketahui daripada diketahui daripada apa yang diterangkan di atas bahawa air yang sangat keruh yang bercampur dengan tanah, baik air tanah atau lainnya yang memadai untuk membasuh najis mughallazah, maka tidak lagi memerlukan lagi tanah lain. Pada air yang ada tak perlu bubuh, lepas bubuh air campur tanah, bubuh air tanah lain tak perlu dah. Pada air campur kita campur dengan air dengan tanah tu keruh dah, kita pun curuh tempat najis tu padalah, tak mestinya kita bubuh tanah lain pula tu. Dan tidak memadai tanah diganti dengan yang lainnya seperti sabun, tanah yang kena najis dan jadi benda-benda lain. Setengah tu bawa sabun kau pun lebih cuci lah ni kan. Tapi mengikut mazhab kita kan tak boleh lah ganti sabun ke apa tak boleh. Tanah yang kena najis tak boleh guna juga tanah, tapi dia sendiri pada najis ada tai lembu, tai gapo, tai orang ke apa ada capur sikit tak boleh lah. Dan musta'mal hak guna dah wak tayamum ke wak gapo tak boleh guna juga. Dan tidak memadai dengan tanah bercampur dengan benda yang cair yang lain. Tidak memadai dengan tanah bercampur dengan benda cair yang lain dari air dah. Tak boleh lah. Tanah sungguh lah kita tak boleh campur benda lain. Tapi memadai dengan lumpur yang basah. Kan termasuk dalam air tanah juga. Sekat tu dah. Lepas tu bermula basuh yang menghilangkan ain najis. Jika banyak bilangannya sekalipun dibilangkan sekali jua. Maka jika tiada dihilang ain najisnya melainkan dengan 6 kali basuh umpamanya, maka iaitu dibilangkan sekali basuh jua. Maka hendaklah ditambahi pula 6 kali salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi basuh yang menghilangkan benda najis sekalipun najisnya banyak sekalipun, maka jika benda najisnya belum hilang melainkan dengan 6 kali basuh umpamanya, maka dihitung sekali basuh. Dan hendaklah tambah lagi 6 kali dan salah satu daripadanya dengan tanah ni. Jadi 6 kali dia basuh ni. Tapi ain dia toko tahik tu warna dia kau gapo tu, bau ni tak hilang lagi. Maka dia kira macam sekali basuh lagi dah. Hingga hilang dulu. Lepas tu barulah kena buat lagi
Ni kali lah. Mula tu macam tak kena lagi. Macam sekali tu walaupun bagus tak hilang ain dengan apa warna dia, dengan bau dengan rasa dia. Hilang tu bau sekali je. Tapi hak lebih tu barulah. Sama ada air biasa ataupun kalau hak memula tu campur tanah dan nak hilang air tu. Jadi ni kali hak lain tu air biasa lah. Ataupun air biasa guna sabun, guna gapo pun lepas tu basuh-basuh tu baru air biasa. Deterjen gapo pun baru air biasa. Lepas tu baru buah tanah untuk kali kedua ke, lepas tu 5 kali lagi dengan air. Maka boleh juga dah. Gitulah cerita dia dah. Lepas tu dah. Dan jikalau terpercik sesuatu daripada basuh yang pertama daripada segala basuh najis yang mughallazah dahulu daripada membubuh tanah atasnya, nescaya wajiblah membasuh barang yang kena percikan itu 6 kali salah satu daripadanya dengan tanah. Dan jikalau terpercik sesuatu daripada basuh yang ketujuh, maka tiadalah wajib membasuh dia. Dan apabila diselamkan yang kena najis itu ke dalam air yang banyak lagi tenang memadailah menggerak-gerakkannya 7 kali, maka dibilangkan perginya segala dan sekali dan kembalinya sekali, demikianlah hingga 7 kali. Dan jika tiada digerak-gerakkannya akan dia di dalamnya, maka iaitu dibilangkan sekali 2. Dia cerita cuci dari air dari tanah sungai ke apa kau. Dia kata gini, kalau basuhan najis mughallazah yang pertama terpercik dah. Dia basuh tu air tu mecik. Sebelum dicampur dengan tanah. Wajiblah membasuh yang kena percikan itu 6 kali. Salah satu dari basuhan itu mestilah dengan tanah. Kalau terpercik dari basuhan yang ketujuh. Terpercik dari basuhan yang ketujuh, tidaklah wajib membasuhnya apabila diselamkan kena najis itu ke dalam air yang banyak. Dan tenang, cukuplah dengan menggerak-gerakkan 7 kali, maka dihitung kalau gerakkan ke muka sekali, ke depan sekali, ke belakang sekali, sehingga jumlah gerakannya 7 kali. Depan sekali, belakang sekali, maksud gerak ke lain dah. Macam tawah gitulah dah, macam sa'i dah. Dan kalau tidak digerakkan, maka dihitung sekali saja. Dan jika ada air yang banyak itu mengalir dan lalu atas yang kena najis itu 7 jariyah, maka lalu ada air dah, lalu air iaitu dibilangkan 7 kali basuh. Dan jika tiada digerakkannya akan dia sekalipun, dan hendaklah ditanahi atasnya pada 2 masalah ini, jika air itu jariyah dan jika ada air itu keruh jernih. Jika air itu jernih dan jika ada air itu keruh dengan tanah, maka iaitu memadai, tiadalah bergerak berkehendak ia kepada tanah pula. Dan kalau air gini dah, kadang-kadang air banyak itu mengalir dan lalu di atas tanah, di atas yang kena najis 7 jariyah ni, 7 arus 7 kali air mengalir dah, maka dihitung 7 kali basuhan sekalipun tidak digerakkan. Dan di atas ni dibubuhi dengan tanah dalam kedua masalah tadi. Jadi kita kena ada degut lalu air tanah ke atas ni. Jika air itu jernih, maka kalau air itu keruh kerana bercampur dengan tanah, maka cukup dan tidak diperlukan lagi dicampur dengan tanah. Kalau air itu air ni air seluk dah, turun kat campur sekaligus automatik dah. Tak perlu campur dengan tanah pasal air itu seluk dah. Gitulah dah. Dan jikalau memakan atau minum seorang akan najasah yang mughallazah, kemudian maka diberakkannya atau dikemihkannya akan dia niscaya tiadalah wajib atasnya membasuh duburnya atau kuburnya atau 7 kali, hanya wajib atasnya membasuh dia seperti membasuh najasah lainnya. Ni masa kita di negeri dah, tak ada awak kerja gitu dah. Makan termakan babi kau gapo kau dah, anjing kau gapo basuh dengan tanah, pun makan tanah dah, ambil tanah masuk mulut, tak ada ni. Tak apa kita baca. Kalau seorang minum atau makan najis mughallazah sudah diberakkannya atau dikencinginya, tidaklah wajib basuh dubur dan kubur 7 kali. Itu cerita mulut dah, kubur lalu tahi punggung dia dah. Kata pun kemaluan dia dah, dubur dan kuburnya 7 kali, hanya wajib membasuh seperti membasuh najis yang lain. Dan cukup memakai batu pun padai dah. Kalau istinjak dengan batu pun padai dah. Okey, lepas tu
Dan memadai akan dia istinja dengan batu, melainkan jika keluar ia pada halnya tiada berubah, maka wajiblah atasnya membasuh dia 7 kali serta dengan tanah. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dan Tuhfah. Jadi kata tak, kecuali kalau najis yang keluar itu tidak berubah, maka wajib basuh 7 kali. Dia jadi daging lagi, tubik itu jadi daging lagi, kita dari tahik yang haca lebu dah. Ada benda hak serupa dengan hak masuk dah. Jadi dia kena basuh 7 kali lah punggung dia. Dan dari salah satu basuhannya dengan tanah. Inilah diterangkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfah. Itu dia. Okey, lepas tu. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini ni, dan Syekh Ramli dalam Mughni Muhtaj tu, Khatib Syarbini lah. Lepas tu Syekh Ramli tu kitab Nihatul Muhtaj lah. Jadi maka bahawasanya tiada wajib atasnya membasuh dia 7 kali. Dan jika keluar raya padahal tiada berubah sekalipun, dan jikalau menjilat anjing ke dalam bejana yang berisi air yang banyak dan tiada kurang air itu sebab dijilatnya daripada 2 kolah, nescaya telah menajiskan ia akan air itu dan tiada menajiskan ia akan bejananya, kerana bahawasanya banyaknya itu menegahkan ia akan dia kenajisan. Bersalahan jika menjilat ia ke dalam bejana yang ada dalamnya air sedikit, kemudian maka ditambahi air itu dengan air lain, maka sampailah ia 2 kolah, sucilah ia air itu dan tiada suci bejananya, melainkan dengan basuh 7 kali serta dengan tanah. Balik molek dah. Jadi dia kata dan dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya yang bernama Mughni Muhtaj, dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihatul Mujtahid tu, tidak wajib membasuhnya 7 kali sekalipun keluar dalam keadaan tidak berubah dah. Dia makan mula, makan babi ke apa dah. Tubik tu tokoh daging babi lagi tak berubah dah. Tak jadi hancur dah. Jadi dia tak perlu juga basuh dengan air tanah punggung dia tu dah. Tu. Ni ingin apa nak nihayah dah. Dan kitab Khatib Syarbini Mughni Muhtaj. Kalau anjing menjilat ke dalam tempat yang berisi air banyak dan air itu tidak berkurang, dan 2 kolah, dari 2 kolah lah, kerana jilatan tadi maka itu tidak bernajis. Jadi dia tidak kurang daripada 2 kolah, maksudnya banyak lah itu dah. Jilatan tadi maka itu tidak bernajis. Kalau anjing jilat dia kolah yang lebih daripada 2 kolah, air itu lebih daripada 2 kolah, maka tak najis lah air itu dah. Dan juga tidak menajiskan tempayan. Kerana jumlah air banyak mencegah najisnya. Itulah. Jadi kalau 2 kolah anjing jilat setengah mana pun tak nampak berubah lah. Biasa tak berubah mana dah. Tak nampak berubah warna ke rasa ke bau. Biasa kalau air banyak dah. Dia tak kira najis. Tak jadi najis ghulazah kerana air itu banyak. Tapi kalau anjing menjilat air yang sedikit, kemudian air itu ditambahi lagi dengan air yang lain, dah. Jilat air sedikit. Lepas tu najis lah itu dah. Lepas tu barulah berubah air lain. Sehingga jumlahnya mencapai 2 kolah, maka airnya suci. Tetapi tempayannya kena najis yang wajib dibasuh 7 kali jagi dan sekali dengan tanah. Air itu jadi suci automatik kalau lebih daripada 2 kolah. Tapi kita pelik ni dia kata bekas dia tak suci lagi. Bekas yang kena suci terus. Dia kena buah tanah lepas tu baru cuci dengan 7 kali air, dengan 6 kali air lain ke. Barulah suci. Pasal bekas tak suci, yang suci ni air saja. Pelik lah bagi kita. Pelik. Tapi bahagi tu mengikut mazhab kita dah. Okey, lepas tu. Dan jikalau kenajisan tanah dengan najasah mughalazah memadai lah membasuh dia 7 kali dengan air jua, tiada berkehendak kepada mentanahi akan dia, kerana tiada makna bagi mentanahi tanah. Tetapi jika terpercik sesuatu daripada tanah yang basuh itu sebelum genap 7 kali, maka kena kain umpamanya saya disyaratkan lah pada membasuh kain itu bahawa ditanahi akan dia. Di sini kalau tanah kena najis mughalazah, tanah tu kena najis, maka cukuplah membasuh 7 kali dengan air dan tidak diperlukan lagi dicampur dengan tanah. Dah. Dia sedikit tanah dah, campur tanah.
Kerana menambah tanah, mentanahi, menambah tanah tidak ada lagi artinya pasal dia sendiri tanah. Jika terpecik tanah yang basah tadi, sebelum dibasuh genap 7 kali, kena pakai yang umpamanya, maka dalam membasuh pakaian tadi disyaratkan dengan tanah. Tapi tanah ni mecik dah. Mecik air. Bila basuh tu mecik kena kain dah. Jadi kena kain tu kena basuh 7 kali pula dah. Salah satu dengan tanah. Sekala jenis kena najis mukhafafah dalam basuh ni cukup dengan mercikkan. Okey, kat tu kali tak. Kita sambung lagi syarat. Bermula barang yang kena najis dengan najasah mukhafafah. Mukhafafah ni. Ni sudah dah. Sekali kena najis mawal nazar dalam basuh cukup dengan mercik. Oh ni silap ni. Mungkin mengalah mukhafafah ni. Mana boleh dah. Mukhafafah. Okey. Bermula barang yang kena najis dengan najasah mukhafafah, najis yang paling ingat tu dah. Maka tiada disyaratkan dia membasuh dia hanya memadailah dengan memercikkan air atasnya dengan sekira-kira terbanyak air daripadanya, dan jika tiada mengalir ia sekalipun, sama ada najasah itu ainiyah atau hukumiyah. Dan sebenarnya telah terdahulu perkataan bahawasanya najasah mukhafafah itu iaitu kemih air kecing kanak-kanak lelaki-lelaki yang belum memakan akan makanan yang lain pada susunya daripada susu, dan belum lalu umurnya daripada 2 tahun. Adapun kemih ataupun kecing kanak-kanak perempuan dan khunsa, dan kecing anak lelaki yang sudah memakan makanan yang lain daripada susu atau yang telah lalu umurnya daripada 2 tahun, maka iaitu najasah mutawassithah. Jadi wajiblah membasuhi dia. Maka tiada memadai dengan percikkan air atasnya, lagi akan datang kenyataannya. Itulah mazhab kita ni sekarang mengkira mukhafafah. Orang lain ada bicara lagi. Contohnya sikit-sikit. Apa kata? Air gapo lah. Dah air lebih-lebih kecing tu. Ataupun panggil air wadi ke apa dah. Ya ada cara dia. Ataupun dia percik lah. Pasal Nabi ni faham kecing ke apa. Nabi ni ada ulama bicara lah. Masa kitab bicara dah. Kitab dalam mazhab lain tu ada bicara. Dan ni pun lebih kurang kalau ada najis sikit-sikit tu dipanggil mutawassithah juga. Kalau kecing-kecing basuh dah molek dah. Jadi betul-betul sikit nak untuk elak daripada wasah tu ataupun tu dikira suci tu, dia percikkan lah. Lepas ambil air semaya, percikkan air lebih air semaya tu ke arah kawasan kemaluan tu, supaya kalau kita tengok ni air bukan air kecing ni adalah air kita basuh tadi dengan pada air lain dah. Jadi tak jadilah dia tu sebagai air kecing, dan ni ada setengah bahar dalam bab najis mukhafafah juga. Tapi mazhab kita tak bicara dalam bab najis mukhafafah tu dah. Dimaafkan, tidaklah. Tak apalah. Itu peribahasa dia. Sekali kena najis mukhafafah, dalam membasuhnya cukup dengan mercikkan air ke atasnya sekira jumlah air lebih banyak dari jumlah najis. Dah. Ni kita percik tu syarat dia. Kalau najis tu sikit, biar lebih sikit air hak kita percik berbanding dengan air kecing budak, air kecing tadi dah. Sekalipun tidak mengalir pun tak apa dia. Baik najis itu ainiyah, hak nampak air kecing tu, ataupun hukumiyah tak nampak dia kering dah. Dalam huraian yang terdahulu telah dikemukakan bahawa najis mukhafafah ialah air kencing anak lelaki yang belum memakan makanan selain dari air susu ibunya dan belum lagi berusia lebih dari 2 tahun. Tak siapa lagi 2 tahun dah. Sedangkan air kecing anak perempuan dan banci itu ataupun khunsa lah, atau pondek dah. Pondek sungguh lah, bukan pondek buat lembut tu. Memang ada 2 kaum dua. Dan anak-anak lelaki yang sudah memakan makanan lain dan susu ibunya, dia ada makanan lain dan ia selain daripada susu ibunya atau usianya lebih daripada 2 tahun, maka termasuklah najis mutawassithah. Jadi najis sederhana, bukan lagi najis ringan. Wajiblah membasuhnya dan tidak cukup hanya dengan mercikkan air ke atasnya. Tak ada lagi nak percik air ke atasnya dah. Bermula asal pada yang demikian itu fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya. Adapun fi'ilnya, perbuatannya, maka iaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ummu Qais
bahawasanya adalah ia membawa seorang anaknya laki-laki yang kecil yang belum makan, ia akan yang lain daripada susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didudukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia pada asuhannya yang mulia dia. Maka berkemih berkencing ia atasnya, maka meminta Rasulullah SAW akan air, maka dipersembahkan akan orang lah air kepadanya, lalu dipercikkan oleh Rasulullah SAW akan air itu atas kemihnya, atas kencingnya. Dan ada pun sabdanya maka iaitu yang diriwayatkan akan dia oleh Tirmizi, yaghsilu min baulil jariyah wa yirshu min baulil ghulam, artinya dibasuh daripada kemih kencing kanak-kanak perempuan dan dipercikkan dengan air daripada kemih air kencing kanak-kanak laki-laki. Adapun perbezaan antara kemih anak kencing kanak-kanak laki-laki dan kemih dan kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa, maka bahawasanya menjanaki dengan menanggung kanak-kanak laki-laki itu terlebih banyak daripada diringankan pada kemihnya. Dan lagi pada kemih kencing kanak-kanak laki-laki terkurang lekatnya pada tempat yang dikenainya akan dia daripada kemih kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa. Syahadat adalah zahir hadis yang tersebut itu dan zahir itlaq fuqaha, mutlak para fuqaha, bahawasanya memadai memercikkan air atas kemih atau air kencing kanak-kanak laki-laki, dan jika tiada hilang rasanya dan warnanya dan baunya sekalipun, inilah yang ansab dengan rukhsah syara'. Dan ialah yang diiktimadkan akan Syekh Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Tuhfah dan Nihayah, bahawasanya tiada pada mempercikkan air atas kemihnya, atas air kencingnya, daripada menghilangkan sekalian sifatnya seperti hukum menghilangkan najasah mughalazah dan najasah mutawassithah juga. Kita bicara. Adapun dalil menunjukkan cara basuh najis mukhaffafah ialah dengan perbuatan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Qais. Ummu Qais membawa seorang lelaki yang kecil yang belum memakan selain dari air susu ibunya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendudukkan anak kecil itu di asuhannya di atas hibur lah, atas hibur budak kecil itu. Lalu anak kecil tadi putih kencing di atas kecil itu kencing. Rasulullah minta dibawakan air itu lalu dipercikkan Rasulullah air itu ke atasnya. Dan sabda Nabi SAW bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Dibasuh air kecil anak-anak perempuan dan dipercikkan dengan air kecil anak lelaki. Anak lelaki yang kurang daripada 2 tahun tu pada yang dipercik. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dari Abu Sami. Perbezaan air kecing anak lelaki dan anak perempuan dan khunsa kerana mengandung anak lelaki lebih banyak, maka kerana itulah diberikan keringanan terhadap air kencingnya. Kata lebih banyak gender anak kecil ni, anak jatuh atas ataupun lebih kuat kencing, tak tahulah. Terlagi air kencing anak lelaki tidak melekat baunya pada tempat yang kena air kencing tadi daripada air kencing anak perempuan dan khunsa lagi kuat melekat dia, yang katalah. Tahulah kaji berkali dah, pemerhatian dah. Menurut lahir hadis ini dikemukakan di atas dan menurut pendapat para fuqaha, cukup memercikkan air di atas air kencing anak lelaki sekalipun rasa, warna dan baunya boleh hilang. Ni poin penting ni kita tahu ni. Jadi kalau ada bau lagi, ada hacing lagi lah, tapi budak tu tak minum selain susu ibu dia dan umur belum 2 tahun, anak jantan pula, jadi dia kencing tu walaupun kita percik tu bau lagi, bau lagi, tidak dikira najis, dimaafkan kerana itu adalah berdasarkan hadis Nabi. Walaupun rasa dia ada lagi, bau dia ada lagi, warnanya ada lagi. Inilah lebih disesuai dengan kemudahan rukhsah syarak. Dan pendapat itulah yang pula yang dipegang oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Muhtajnya, Syekh Ramli dalam Nihayatul Muslah dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah, bahawa dipercikkan air ke atas air kencing untuk menghilangkan semua sifatnya, tidak seperti cara menghilangkan najis mughallazah dan mutawassithah. Jadi lain tu lah, kalau mughallazah kena hilang ain, warna, bau, rasa cukup. Kalau najis mutawassithah pun kena hilang warna, bau dan rasa cukup lah. Tapi hak ni tak perlu dah. Ni kita percik tu, kalau ada bau sikit-sikit tu kira dimaafkan lah, walaupun air kecing budak jatuh tu bau lagi dah. Tu kena faham hadis najis mukhaffafah. Pada saat tu perbincangan kita tentang najis, cara menghilangkan najis mukhaffafah dan mughallazah.
mutawasitah lebih panjang lagi perbincangan lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.